وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat keimanan, nikmat melakukan amal, seterusnya nikmat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari belajar untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita istiqamah dan juga keafiatan, kesihatan supaya kita dapat terus dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini kita sambung pada perbincangan tentang hadis yang ke-13, iaitu dan dalam tajuk perkara yang kedua, hadis yang ke-13, iaitu pemahaman apa yang kita dapat faham daripada hadis iaitu yang kedua, mengenai iman yang sempurna. Mengenai dalam hadis ini menyebutkan la yu'minu ahadukum, iaitu tidak sempurna iman kamu. La yu'minu, tidaklah beriman, tidak beriman kamu, salah seorang kamu. Di sini apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam nak mengajak kita supaya kita mengusahakan iman yang sempurna. Selepas mana adanya asas-asas keimanan dalam hati kita, jadi asas itu bila sebagaimana asas, ianya tak cukup, melainkan kita kena sempurnakan perkara tersebut. Mana sekadar ada pokok, ada akar, tapi tak ada apa-apa hasil daripada pokok tersebut, maka ianya tidak sempurna. Begitulah juga hari ini kita ada iman, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita beriman kepada segala yang wajib untuk kita beriman, maka ianya hanya itu adalah asas bagi keimanan. Tak dinafikan pentingnya asas tersebut, kerana bila tidak ada asas maka tidak dikiralah imannya. Tapi apabila ada asas, mana tidaklah asas tadi tidak akan kuat, melainkan apabila kita mengusahakan iman tersebut supaya ianya menjadi sempurna. Kewujudan asas keimanan adalah pengakuan hati yang jazim, iaitu al-iqrarul jazim ataupun dipanggil tasdiq, itu membenarkan. Asas iman ialah membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala,
dan juga membenarkan segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita adanya pengetahuan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kita dengan sifat sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mengetahui akan perkara-perkara yang mustahil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus bagi Allah Taala, dan kita meletakkan dalam hati kita dengan sebenar-benarnya, dengan orang kata kukuh perkara tersebut. Kita i'tikad yang jazim, yang tidak berbelah bahagi, dan ketundukan pada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dikatakan tadi, yakin dengan satu, yakin dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala itu adalah Rabb, tidak ada Rabb selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta beriktikad dengan rukun-rukun iman yang lainnya. Mana asas iman, seperti mana yang disebutkan, kata asas iman itu ialah dengan kita meyakini tiada zat yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dakwah para nabi-nabi, dakwah para nabi-nabi kepada kaum je, iaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat, mensahajakan ibadat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ibadat itu ditujukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Janganlah kamu mensyirikkan Allah Taala dengan mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah asas iman, asas keimanan bagi manusia. Begitu juga berserta dengan beriman kepada Allah, begitu juga dia beriktikad dengan rukun-rukun iman yang lainnya, bahawasanya ia juga adalah asas iman. Itu yakin dengan beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul yang mana telah diterangkan pada sebelum-sebelum ini, mana beriman dengan hari akhirat, qada serta qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu semua itu adalah asas iman. Itulah asas keimanan. Apabila yang ini, kewujudan asas keimanan tidak bergantung melainkan kepada rukun-rukun ini. Maknanya asas iman, bila kita yakin dengan perkara-perkara ini, inilah asas iman yang asas bagi kita. Yang mana rukun iman ini kalau kita tidak beriman dengan salah satu daripadanya, maka boleh jatuh hukum kufur. Mana kita mengingkari, sebagai contoh orang yang ingkar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang mengingkari hari kiamat, akan bertemu Allah Taala pada hari kiamat. Ini semua adalah i'tikad kufur. Oleh kerana itu, bila kita beriman dengan perkara ini, adalah asas iman kita, asas bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada rukun-rukun iman asas. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahawa iman tidak bertunjang di dalam diri, tidak teguh di dalam hati, tidak sempurna di dalam dada seorang Muslim, kecuali apabila dia menjadi manusia yang baik, jauh daripada sifat keakuan, iri hati, membenci dan hasad dengki. Yang ini iman dalam hati kita ini, dia hanya ada asas, tetapi belum lagi, dia tidak akan menjadi tunjang. Sebagaimana kalau iman tadi dia telah menjadi tunjang, akarnya kuat, maka dia akan mengeluarkan buah-buah, dia akan mengeluarkan hasil-hasil yang banyak. Tetapi kalau akar dia belum kuat, walaupun ada hasil yang keluar daripadanya, lama kelamaan dia boleh
dia akan rapuh, dia akan tumbang bila akar dia tak kuat. Kata iman tidak bertunjang di dalam diri, keimanan ini tidak akan kuat dalam diri kita. Kata tidak teguh di dalam hati. Keimanan ni dia tidak dikira keimanan yang teguh di dalam hati. Itu juga tidak sempurna dalam dada seorang Muslim, kecuali yang ini apabila sebut kecuali maknanya perlu kepada perkara-perkara ini untuk menyempurnakan iman kita. Kecuali apabila dia menjadi manusia yang baik. Maknanya berakhlak dengan akhlak mulia. Bagaimana nak berakhlak dengan akhlak mulia? Iaitu kita berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya iman akan sempurna apabila kita mengusahakan pada perkara-perkara zahir. Iaitu menjadi manusia yang baik akhlaknya. Jauh daripada sifat keakuan. Maknanya sifat ananiyah ini satu sifat antara sifat-sifat buruk. Bila mana dalam diri kita ada sifat keakuan. Ini semua aku punya, ni semua aku punya. Semuanya dia menisbahkan sesuatu perkara itu kepada dirinya semata-mata. Tidak berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu walaupun dia yakin Allah Ta'ala buat segala-galanya, tapi dia ada juga dalam hati dia sikit. Kata ni semua aku yang buat ni. Ini semua aku yang dalam hati merasa hebat. Sifat keakuan, ananiyah. Dan juga jauh daripada sifat iri hati. Iri hati. Cemburu tengok orang ni lebih pada dia. Maksudnya bila ada sifat iri hati, maka orang ni iman dia berlaku kekurangan pada iman dia. Maka dia kat sini dia tak yakin dengan takdir Allah Ta'ala. Dia beriman dengan takdir Allah Ta'ala tapi dia tidak yakin dengan sempurna. Bila ada sifat iri hati dalam hati, dia cemburu dengan orang lain. Cemburu yang apa? Cemburu yang membinasakan. Kalau dia cemburu dan dia usahakan supaya dia dapat juga, maka macam mana orang tu dapat, itu tidak tidak menjadi satu kesalahan. Tapi dia cemburu menyebabkan datang. Bila datang iri hati, maka akan datang sifat dengki. Bila datang sifat dengki, dia akan datang apa? Dia akan datang sifat dia menganiaya orang lain. Dia akan buat benda yang apa? Yang menyebabkan kejatuhan orang lain. Dia akan menjatuhkan orang lain. Iaitu dia akan datang sifat benci pada seseorang dan juga akan datang hasad dengki. Ini satu, dia ada perkara-perkara ini akan menyebabkan satu orang tadi menjadi buruk akhlaknya. Oleh kerana itu, bila tidak jauhkan diri daripada perkara-perkara ini, maka dia tidak akan dapat keimanan yang sempurna. Ini iman yang sempurna apabila dalam usaha atas akhlak yang baik. Usaha untuk jauhkan sifat-sifat perkara yang telah disebutkan tadi. Dengan itu, dia tidak suka untuk orang lain kecuali apa yang dia suka untuk dirinya. Bila ada sifat baik, bila dia tidak ada sifat iri hati, tidak ada rasa benci pada orang lain, tidak ada hasad dengki pada orang lain, maka dia akan datanglah yang sebaliknya. Iaitu bila dia tengok orang, bila dia akan usaha supaya orang tu jadi lebih baik. Dia suka ataupun dia akan inginkan kebaikan untuk orang lain. Dengan itu dia tidak suka orang lain, tidak suka untuk orang lain kecuali apa yang dia suka untuk dirinya. Apa yang dia suka untuk dia dapat pada diri dia, maka itulah juga dia suka yang perkara tersebut dapat pada orang lain. Apa yang agama yang dia buat segala amalan agama, dia tengok orang lain tak buat amalan agama, dia usaha supaya orang lain dapat datang pada amalan agama.
Dia dia solat, dia solat. Bila dia solat, dia dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Jadi dia akan rasa kesian pada orang lain, orang yang tak solat. Dia akan usaha supaya orang yang tak solat tadi datang kepada solat. Inilah sifat yang terbaik, iaitu dia tidak suka untuk orang lain kecuali apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Maksudnya, bila buat amalan baik akan dapat redha Allah Ta'ala. Maka dia suka juga orang lain untuk dapat redha Allah Ta'ala. Seperti selamat daripada kejahatan dan siksaan, seronok dengan kesenangan hidup. Ini apa yang dia suka untuk diri dia. Dia suka untuk selamat daripada keburukan, selamat daripada azab Allah Ta'ala. Dan dia suka apa? Dia suka kalau dia ni diberi kesenangan hidup. Dia suka kalau dia dapat redha Allah Ta'ala. Dan dia suka kalau dia dapat hampirkan, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hampirkan diri dengan Allah Ta'ala. Maka begitulah juga dia suka untuk orang lain dapat perkara yang sama. Inilah sifat dia. Dia inilah sifat yang paling bagus. Ini sifat yang terpuji, yang Allah Ta'ala suka. Dan inilah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kesempurnaan iman akan datang apabila dia suka untuk orang lain. Ini dia tidak suka sebarang perkara untuk orang lain, melainkan benda tersebut maknanya dia suka orang lain dapat macam dia dapat. Maknanya dia suka orang lain dapat macam dia dapat. Di antara perkara yang akan menjayakan kesempurnaan ini di dalam hati seorang Muslim ialah antara ini itu perkara yang menyebabkan kesempurnaan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu antara sifatnya, antara perkara tersebut ialah pertamanya, dia suka orang lain menikmati kebaikan-kebaikan yang harus dan melakukan berbagai ketaatan seperti mana dia suka untuk dirinya sendiri. Macam tadi dia bagi tahu, macam tadilah yang diberitahukan, iaitu dia suka orang lain bersedekah, dia suka orang lain semayang, orang lain bayar zakat. Dia suka orang lain cakap perkara-perkara yang baik. Dia suka orang lain dakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia suka orang lain buat berbagai amalan ketaatan sebagaimana dia suka untuk diri sendiri. Sebagaimana dia suka untuk dapat kebaikan, begitulah juga dia suka orang lain juga dapat kebaikan. Imam Ahmad kata begitu juga dia tidak suka orang lain ditimpa kejahatan dan maksiat sebagaimana dia membenci dirinya ditimpa kejahatan dan maksiat. Ini sifat yang paling bagus. Sebab tu sebab tu kita usahakan dalam kita melaksanakan dakwah, kita jangan tengok buruk orang lain. Kita kena tengok apa yang kita suka untuk kita dilayan, begitulah juga kita layan orang. Mana kita begitu juga dia kata kita layan orang sebagaimana kita suka kita dilayan. Itulah akan datang sifat yang baik. Mana dia tidak suka berlaku pada orang lain sebarang keburukan begitu sebagaimana dia tak suka keburukan menimpa dirinya. Imam Ahmad mengeluarkan hadis daripada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu bahawa beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang paling afdal. Iman yang paling afdal. Mana apakah iman yang paling utama? Kata wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsika wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Iaitu sifat iman yang paling tinggi, sifat iman yang paling utama ialah engkau mengasihi untuk manusia, engkau suka untuk manusia sesuatu yang engkau suka untuk diri engkau sendiri. Engkau mengasihi atau engkau suka untuk manusia, untuk seseorang itu akan sesuatu yang engkau suka manfaatnya untuk dirimu sendiri. Dan engkau membenci untuk mereka akan sesuatu yang engkau benci keburukannya untuk dirimu sendiri.
Itu maksud. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, buat, maknanya engkau sukalah, hendaklah engkau suka. Kat sini wa antuhibba, walaupun disebutkan sini di sudut apa orang kata, dia punya jumlah dia panggil jumlah khabariyah. Tapi maksud di sini ialah maksud perintah. Sebagaimana dalam dalam menerangkan sifat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Guru saya beritahu, dalam nak menerangkan sifat ihsan pada hadis Jibril, iaitu kata mal ihsan, apakah itu ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallah, hendaklah engkau menyembah Allah Taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak mampu, tidak sampai tahap untuk melakukan ibadat seolah-olah engkau melihat Allah, fa innahu yaraka, maka hendaklah engkau yakin bahawa dia sedang melihat engkau. Kat sini juga wa antuhibba linnas, dan hendaklah engkau suka untuk manusia itu apa yang engkau suka kebaikannya untuk dirimu. Iaitu apa kebaikan yang engkau suka pada diri sendiri, maka begitulah juga hendaklah engkau suka kebaikan itu datang pada orang lain. Wa takraha lahum, dan hendaklah engkau benci untuk mereka apa yang engkau benci keburukannya untuk dirimu. Maksud dia, apa yang benda yang kau tak suka, benda itu, keburukan sesuatu itu pada diri kamu, begitu juga janganlah engkau suka perkara tersebut kena pada orang lain, kena pada manusia yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan islah terhadap saudara seislamnya apabila dia melihat saudaranya itu cuai terhadap kewajipan ataupun berlaku kekurangan terhadap agamanya. Inilah yang kita jemaah dakwah digerakkan atas maksud islah, atas maksud untuk perbaiki diri. Mana mereka dalam usaha dakwah, dia buat sesuatu itu atas sifat inilah. Bagaimana kita suka kita dapat semayang, kita dapat baca Quran, kita dapat bersedekah, kita dapat buat amal-amal agama, begitu juga kita suka orang lain juga buat macam kita buat. Kita suka juga orang lain juga dapat datang kepada solat, perbetulkan solat. Begitu juga sebagaimana kita ni bayar zakat, contoh. Kita ni bayar zakat, maka kita suka juga orang-orang lain yang setaraf dengan kita juga bayar zakat. Kita suka untuk orang lain baca Quran, kita suka yang diri kita ni kita dapat baca Quran. Itu juga kita kena usahakan orang lain, kita kena sungguh-sungguh dalam supaya ajak orang lain supaya dapat baca Quran juga. Macam itulah. Bila satu orang tadi kita nampak dia mencuaikan agama, kita kena usaha sungguh-sungguh supaya dia mengamalkan agama. Okay. Kemudian dia bersegera dalam memberikan hak kepada saudaranya seislam dan menunaikan hak-hak yang sepatutnya ditunaikan sebagaimana dia suka untuk menerima haknya dan mendapatkannya daripada orang lain. Inilah sifat yang dipanggil apa? Ikram muslimin. Ikramul muslimin, memuliakan orang Islam. Kita usaha untuk tunaikan hak saudara kita. Dan kita berikan saudara kita hak yang sepatutnya dia dapat. Dan kita usahakan dia dapat hak dia sepatutnya. Dan tunaikan hak-hak sepatutnya yang ditunaikan.
Sebagaimana kita suka orang bagi hak kita. Kita suka kita dapatkan hak kita daripada orang lain. Begitu juga kita kena usahakan supaya kita menunaikan hak orang lain. Maka baru datang keadilan, baru datang kasih sayang sesama orang Islam. Hari ini orang Islam, di kalangan orang Islam, ada yang bergaduh tak bertegur siapa. Ada yang bergaduh sebab harta dan sebagainya. Sebab apa? Hari ini orang fikir untuk dapatkan hak dia, tapi dia tak fikir orang lain ada hak daripada harta dia. Dia usaha untuk bermati-matian untuk dapatkan hak dia, tapi dalam masa yang sama dia tidak tunaikan hak orang lain. Bila mana berlaku ini, dia kira orang yang mementingkan diri sendiri. Bila dalam kehidupan ada sifat penting diri, maka akan berlakulah kekacauan dalam masyarakat. Akan berlakulah macam-macam masalah dalam masyarakat. Tapi apabila setiap orang faham hak, memahami hak orang lain yang dia kena bagi, dan dia tunaikan hak orang lain. Setiap orang ada sifat untuk menunaikan hak orang lain, maka takkan timbullah pergaduhan, perbalahan dalam masyarakat. Dan juga seperti mana dalam ikramul muslimin, apa maksud ikramul muslimin itu? Menunaikan hak saudara tanpa menuntut hak. Usaha bagaimana kita tunaikan hak orang tanpa kita tuntut hak kita. Bila dalam setiap orang Islam ada sifat ini, bila setiap orang Islam ada sifat ini, maka akan aman dunia. Setiap orang akan dia akan tasamuh, dia akan berlebih kurang pada hak yang dia sepatutnya dapat, tapi dia akan usaha untuk tunaikan hak orang lain. Bila setiap orang ada sifat ni, memang akan aman dunia. Tapi bila oleh kerana sifat ni tak ada, setiap daripada kita, sifat kita tak nak tuntut hak kita, tapi hak orang kita tak nak tunaikan. Maka sebab itulah berlaku macam-macam masalah dalam masyarakat. Imam Muslim rahmatullahi alaihi telah meriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Sesiapa yang suka, yakni ingin dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Bagi tahu dulu tentang perkara yang seronok. Bagi tahu benda seronok. Sebab tu bila kita nak dakwah orang, bila kita nak ajak orang kepada sesuatu amalan, cara dia ialah kita jangan terus bagi tahu hukum. Kita ajak dulu, kita bagi tahu benda yang menyukakan hati dulu. Cerita tentang kelebihan-kelebihan. Contoh nak orang yang jauh daripada masjid, orang yang hatinya tidak ada hatinya pada masjid. Jadi kita kena bagi tahu kelebihan masjid. Bagi tahu kelebihan datang masjid. Maknanya kita ceritakan fadilat. Untuk sedekah, kita jangan bagi tahu cerita tentang orang bakhil. Kita jangan cerita tentang orang yang kena azab sebab kebakhilan. Kalau macam tu menyebabkan orang akan, bila kita datang perkara-perkara yang menghukum terus, maka boleh jadi daripada orang tu dia tidaklah jauh daripada agama, dia akan terus jauh pada agama. Sebab apa? Dia akan rasa agama ni menghukum sangat-sangat. Sebenarnya dia tak. Maknanya kita nak dakwah orang, kita kena cerita kelebihan dulu. Kita kena cerita kelebihan. Nak bawa orang kepada semayang berjemaah, kena cerita kelebihan solat berjemaah. Nak bawa orang supaya cintakan masjid,
kita kena cerita tentang kelebihan masjid. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang masjid. Apa yang Nabi SAW bagi tahu tentang kelebihan masjid. Di sini, dia nak bagi tahu siapa yang suka untuk dipelihara daripada neraka, nak masuk dalam syurga. Siapa yang suka? Maka, dia bagi tahulah cara dia. Baru bagi tahu cara. Faltudrikhu maniyatuhu, maka hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak syarat dia ni. Mati dalam keadaan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Cerita tentang benda gembira dulu. Lepas tu baru bagi tahu bila orang dah, mana dia datangkan orang kata dia datangkan bagi tahu tentang satu kelebihan dulu. Lepas tu orang akan macam mana, apa cara nak buat. Bila orang dah seronok dengar, barulah bagi tahu apa cara buat. Lepas tu faltudrikhu maniyatuhu, hendaklah kamu mati dalam keadaan kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Satu. Yang kedua, wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Satu, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian, dan dalam keadaan dia mati dalam keadaan dia datang menyempurnakan hak manusia sebagaimana dia suka manusia menunaikan haknya. Ini sifat. Mana kalau dia melakukan perkara ni, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan juga dia mati dalam keadaan dia usaha untuk sempurnakan hak manusia. Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu, datang kepada manusia bawa perkara yang menyukakan manusia. Ma yuhibbu, apa yang suka bahawa dia didatangkan kepadanya. Apa dia suka bahawa benda tersebut diberikan kepadanya. Dan dia sebagaimana dia suka orang lain tunaikan hak dia, maka begitulah juga dia menunaikan hak orang lain. Siapa yang mati dalam keadaan demikian, maka Allah Ta'ala, Nabi SAW janji bahawa dia akan dijauhkan daripada neraka dan dia akan masuk dalam syurga. Oleh kerana itu penting untuk kita usahakan perkara ni. Untuk kita usahakan supaya tunaikan hak orang lain sebagaimana kita suka hak kita ditunaikan. Ini menunjukkan kepada sempurnanya iman. Kesempurnaan iman itu macam-macam lah. Antara asbab kesempurnaan iman ialah menunaikan hak orang lain. Yang mana dengan menunaikan hak setiap daripada saudara kita, maka ia akan memelihara persaudaraan Islam kita. Tapi kalau setiap daripada kita sentiasa menuntut hak, tanpa kita suka tuntut hak, tapi dalam masa yang sama hak orang lain kita tak tunaikan, maka menyebabkan akan berlakunya kekurangan dalam iman. Kemudian dalam hadis ini juga nak memberitahu kepada kita ketinggian darjat seseorang Islam dan juga sifat kemanusiaan. Di antara tanda kesempurnaan iman dalam diri seorang Muslim ialah dia tidak membataskan kasih kepada kebaikan dan membenci keburukan terhadap orang lain hanya kepada sesama Muslim. Itu juga antara tanda seseorang Islam itu iman dia sempurna, maka dia tidak membataskan kebaikan hanya pada orang Islam saja. Dia buat kebaikan untuk orang Islam je. Untuk orang bukan Islam, dia tak ada buat kebaikan. Dia biarkan orang bukan Islam tadi, kalau susah, dia biarkan susah. Kalau orang tadi, contoh ada orang nak masuk Islam, tapi dia tidak suka, mana dia tidak layan pun orang tu, maka ini masih lagi iman dia tak sempurna.
Maksudnya tidak membataskan kasih kepada kebaikan dan membenci keburukan terhadap orang lain hanya kepada sesama Muslim. Bahkan juga kepada orang bukan Islam. Terutama di dalam masalah keimanan. Dalam masalah iman. Maka begitu juga kita kena usahakan sebagaimana kita suka kita berada dalam Islam, begitu juga kita kena rasa kesian. Kita kena rasa suka orang yang bukan Islam ni masuk Islam. Kita kena ada sifat macam tu. Di dalam masalah ini dia suka dan berhasrat agar orang kafir menerima Islam dan beriman sebagaimana dia benci sifat kufur itu. Sifat kekufuran dan kefasikan mereka. Sebagaimana diri dia tidak suka kepada kekufuran dan kefasikan, begitulah juga dia suka kalau orang lain masuk Islam. Dia suka kalau orang lain, orang yang bukan Islam tadi masuk Islam. Nabi SAW bersabda, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kasihkanlah kepada manusia sesuatu yang kamu kasihkan untuk diri kamu, kamu akan menjadi muslim. Nak jadi orang Islam yang sejati, ialah orang Islam yang hati dia suka untuk orang lain dapat agama. Suka untuk orang lain dapat Islam. Itulah Islam yang sejati. Bukan sekadar dia buat amal semata-mata tanpa dia dakwahkan manusia pada agama. Dia suka orang lain masuk Islam. Sebagaimana dia suka diri di dalam Islam, dia suka orang lain dapat Islam. Dia itulah kata takun musliman, maknanya kat sini jadi maka kamu akan menjadi muslim, iaitu muslim yang sejati. Maknanya kesempurnaan iman itu ialah apabila dia mengasihi sesuatu sebagaimana dia suka untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Oleh kerana inilah maka doa agar diberikan hidayah kepada orang kafir adalah digalakkan. Sebagaimana kita doakan orang Islam dapat masuk syurga, kita doakan orang Islam dapat kebaikan, dapat redha Allah Ta'ala. Kita doakan orang Islam macam-macam kebaikan. Itu juga untuk orang kafir kita kena doa. Doa apa? Doa hidayat. Sebagaimana untuk orang Islam pun kita doa hidayat supaya orang yang jauh daripada Allah, supaya diberi hidayat untuk hampir dengan Allah Ta'ala. Itu juga untuk orang kafir pun kita kena usaha juga. Dan kita kena doa juga supaya orang kafir dapat hidayah daripada Allah Ta'ala masuk Islam. Inilah sifat Islam yang sempurna. Kemudian ialah pengarang kitab Al-Wafi ini menulis tentang antara faedah yang kita dapat daripada hadis ialah antara kesempurnaan iman juga ialah kita al-musabaqatu alal khair, iaitu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan adalah di antara kesempurnaan iman. Sebagaimana kita suka untuk buat kebaikan, itu juga kita juga suka berlumba-lumba. Sebagaimana sahabat-sahabat mereka berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Berlumba-lumba untuk supaya dapat rahmat Allah Ta'ala. Ada sahabat dia sebagaimana yang kisah masyhur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Infak dia. Walaupun dari segi kuantiti tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menang. Tapi dari segi keseluruhan harta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menang. Maknanya sahabat-sahabat mereka dalam buat kebaikan pun dia akan berlumba-lumba buat kebaikan. Satu dari segi lumba-lumba macam itulah. Satu lagi ialah sentiasa berusaha memperbanyakkan kebaikan. Maknanya itu apa? Dia buat macam ni rasa tak cukup lagi lah. Buat lagi.
Ini macam tak cukup lagi kebaikan ni. Kita kena tambahkan lagi kebaikan kita buat. Itu sifat berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Itu juga adalah tanda kesempurnaan iman. Bukan daripada tanda kurangnya iman dan bukanlah daripada hasad dengki. Sekiranya seseorang Muslim itu memohon kepada Allah agar melimpahkan kelebihan-kelebihan akhirat seperti yang didapati oleh orang lain. Dan dia berusaha untuk mencapainya. Mana kalau kata dia kat sini kalau dia minta pada Allah supaya ada kelebihan ada pada orang lain tu diberikan pada dia, dalam masa yang sama dia usaha untuk capai, maka itu tidaklah dikira kurang iman. Bahkan itulah tanda kesempurnaan iman. Iaitu apa yang dipanggil ghibtah dalam ibadat. Ghibtah. Ghain, ba, ta, ta marbutah. Ghibtah. Maka itu sebenarnya itu dia macam dengki. Dia macam hasad dengki, tapi dia bukan hasad dengki. Kalau sebagaimana sebelum ni pernah diberitahu kalau tak salah, kalau dengki itu dia suka nikmat yang ada pada orang lain itu hilang daripada dia. Dalam masa yang sama dia tak kiralah sama ada nikmat itu dia dapat ataupun tidak. Itu dengki. Ataupun dia suka orang lain itu nikmat yang ada pada orang lain itu dihilangkan. Maknanya itu sifat dengki. Tapi kalau ghibtah ini lain. Ghibtah ni ialah seseorang tu suka nikmat yang ada pada orang lain, dia pun dapat sama tanpa dia menginginkan nikmat yang ada pada, tak kisahlah nikmat tu ada yang ada pada orang lain tu ada masih kekal ataupun hilang, itu tak kisah. Yang penting apa yang orang lain tu dapat, dia pun cuba untuk dapatkan. Itu dipanggil ghibtah, dan itulah dipanggil berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Bahkan itu adalah di antara kesempurnaan iman. Inilah sifat yang iman yang sempurna. Di antara firman Allah Ta'ala dalam masalah ini ialah وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dan pada demikian itu, ini dalam memperoleh nikmat kesenangan akhirat, itulah hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Setiap daripada kita kena usaha berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Orang ni buat baca Quran 1 juzuk, kita usaha baca Quran 2 juzuk. Orang ni baca Quran sebulan sekali khatam, kita usaha sebulan 2 kali khatam. Ini kita berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Dalam masa yang sama kita minta Allah Ta'ala terima amalan kita. Ini surah Al-Mutaffifin ayat 26. Oleh kerana itu, janganlah kita rasa kurang. Walaupun amalan tadi sikit, kita jangan rasa ni tak ada benda ni. Amalan yang sedikit yang ada ikhlas, ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan tu walaupun sikit, tapi kalau adanya keikhlasan, dibuat kerana atas dasar takwa, maka ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu kita kena usaha berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, iaitu sentiasa memperbanyakkan amalan kebaikan supaya Allah Ta'ala melihat kesungguhan kita dalam beramal, dan Allah Ta'ala mengganjarkan kita dengan ganjaran-ganjaran yang banyak. Dan juga tak lupa juga kita jangan, sebagaimana yang kita belajar pada hari ini, sebagaimana kita suka untuk buat amalan yang banyak, kita usaha supaya orang lain dapat buat amalan banyak. Kita kena dakwahkan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain pun dapat buat amal macam kita buat. Bagaimana hari ini kita belajar ilmu, kita belajar agama, kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Sebagaimana kita suka kita belajar, juga kita kena letakkan dalam diri orang lain sifat suka belajar. Bagaimana kita ada keinginan untuk belajar, begitu juga kita kena usahakan orang lain juga ada keinginan untuk belajar. Jangan kita syok sendiri, kita belajar je, orang lain tu biar. Tak. Kita kena usahakan orang lain yang belum lagi belajar, yang mana kita tahu yang dia ni tak belajar.
Kita usahakan supaya dia pun dapat sama-sama belajar macam kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan perempuan sekalian untuk sama-sama kita ambil pengajaran, dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Boleh buka soalan tak Ustaz? Boleh insya-Allah. Ada yang nak bertanya, silakan jemaah. Ambil peluang, Ustaz boleh buka soalan. Nak bertanya apa-apa ke, yang kurang faham ke, apa ke, insya-Allah. Silakan. Tak ada yang nak bertanya? Semua dah faham Ustaz. Silakan Mira. 13 kan? Ya, hadis 13. Okey. Kesempurnaan iman. Pengajaran hadis ni Ustaz. Buat baik. Pengajaran hadis ni hari ni yang kita belajar ialah sebagaimana satunya kita usaha untuk menginginkan kebaikan yang ada yang kita dapat buat, kita suka orang lain dapat buat. Satu lagi kita berlumba-lumba dalam melaksanakan kebaikan, itu juga adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Maknanya dengan orang yang non-Muslim juga ya Ustaz? Tak kira Ya, rupa betul. bangsa boleh? Okey, darjat. Ya. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana nak dapat buat kebaikan begitu? Maknanya kita senang je. Apa yang kita suka, kebaikan yang kita dapat, yang itulah kita suka untuk orang lain dapat kebaikan tu. Itu je dia punya sifir dia. Share lah. Maknanya kita sharekan kebaikan lah. Itu je. Apa kita dapat, orang lain pun dapat juga. Sama-sama suka. Itu je Ustaz Ya. InsyaAllah. Kita Assalamualaikum Imam. Assalamualaikum. Imam nak buat macam tu. Nak kena apa? Nak kena kuat iman. Kan Imam nak kena doa banyak-banyak kot. Kalau tak kadang-kadang hati jadi lain juga. Tapi nak dakwah orang masuk Islam susah juga Ustaz kan? Saya doa juga Ustaz. Ada orang India, dia hari-hari say good morning kat saya setiap hari. Lepas tu saya cakap macam ni kat dia. Moga-moga awak diberi hidayah menjadi orang Islam. Saya cakap macam tu kat dia. Tapi dia tak kisah. Dia say good morning juga setiap hari. Kata kesian betul lah dia ni. Patutnya dia jadi orang Islam. Dia cakap Assalamualaikum kan. Ini kita tak boleh nak bagi dia salam ke India. Tapi mana baik Ustaz? Dia baik. Doa hidayah lah. Doa kesian lah. Lepas tu dia keluarga anak-anak ada 2, isteri dah meninggal. Dia duduk dengan orang Indon. Tapi Indon tu pun dah jadi macam India juga dah. Sudah kata. Dia siapkan kelapa orang tu pergi semayang. Siapkan nanti kan dia nak semayang untuk gambar bini dia yang dah mati tu. Dia orang dah semayang tu Ustaz. Dia pun siapkan juga. Aduh ya kata. Itulah kadang-kadang fikir sian India ni. Kata macam mana nak buat. Doa lah. Itu je cara kot. Dia hari good morning. Hantar gambar bunga. Kesian lah pula. Kak ada soalan dekat chat. Okey, nanti saya baca. Bagaimana nak dapat buat kebaikan begitu ke? Itu ke? Yang itu ke? Tak ada cakap tadi. Kena zikir ke? Itu je yang ada soalan. Kan ada yang lain kan? Itu je soalan yang ada. Bagaimana nak dapat buat kebaikan begitu? Nak kena zikir ke? Salsabila tu. Tapi Ustaz dah cakap tadi kan?
Dia zikir apa semua tu, yang maknanya kat sini dia punya fokus dia ialah dari sudut persaudaraan. Maknanya dari sudut apa orang kata kita memperbaiki hubungan persaudaraan sesama Islam. Melibatkan orang lain juga Ustaz Dia kan? melibatkan orang lain. Jadi nak buat Makna kebaikan. pelindung kita, kawan-kawan kita, sahabat kita macam tu Ustaz. Macam senang kita tengok ada orang kita dapat contoh, kita dapat makan cukup apa semua. Lepas tu kita tengok ada orang lain kurang makan, kurang cukup tak ni. Kita usahalah kita buat kebaikan, kita bagi makan kat dia. Maknanya apa yang kita suka kita dapat, juga kita suka orang lain pun dapat. Share lah Ustaz kan? Okey. Faham tak Salsabila? Siapa lagi nak tanya soalan? Silakan. Salsabila, nama mata air di syurga, insya-Allah. Baru belajar tadi. Kan Salsabila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita berlumba-lumba membuat kebaikan, macam kira berlumba dengan diri kita sendirilah. Lepas kita dah buat kebaikan tu, kita rasa macam bukanlah kita membangga diri, tapi kita rasa bangga dengan diri kita. Boleh ke ada perasaan macam tu? Itu riak lah. Kita bukan membangga diri, kita bangga dengan diri kita sendirilah. Dengan pencapaian diri kita. Dulu kita tak macam ni, sekarang kita macam ni, tapi kita sendiri-sendirilah, bukannya kita cerita kat orang. Ujub Ustaz. Dia ada macam ini kalau kita bila kita buat kebaikan kita suka, itu biasa lumrah. Tapi kalau kita rasa macam aku ni jadi hebat macam ni, walaupun dia cakap untuk diri dia, benda mana kita jangan tertipu dengan amalan yang kita buat. Mana kita buat sebab tu setiap kali kita buat amal, satu kita istighfar, satu kita puji Allah. Bila kita istighfar, menunjukkan apa? Amalan tadi walaupun kita dah rasa buat sempurna istighfar, kemungkinan ada dalam amalan kita ada kekurangan. Kita istighfar. Dan juga bila kita dah buat sesuatu amal, kita ucaplah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan kita untuk buat amal. Maka kalau kata kita rasa keseronokan kita buat amal tu, rasa seronok, itu lumrah. Tapi kalau kita rasa aku ni jadi hebat, aku ni dapat buat sekian-sekian, sebelum tak pernah buat, yang tu kita kena berjaga-jaga lah, supaya dia tak sampai tahap ujub tu. Bila tak sampai tahap ujub ni, kita akan rasa diri kita hebat. Mula-mula kita rasa diri kita hebat pada diri kita je. Tapi bila kita tak jaga perkara tu, menyebabkan kita akan rasa kita ni hebat pada orang lain. Tu yang jadi yang bertambah, mana dia sifat tu. Maknanya kita kena berjaga-jagalah. Wallahu a'lam. Kalau lepas kita buat tu macam orang terima kasih, puji kita semua, untuk elakkan kita rasa macam ujub ke riak ke, kita minta dia tolong doakan kita istiqamah dan ikhlas, boleh ke Ustaz? Boleh. Ini kalau orang puji kebaikan kita cakaplah hadza min fadli rabbi, ini semua daripada Allah Taala. Ini untuk supaya kita dapat jaga hati kita lah. Bab hati kita cakap dengan izin Allah juga, boleh ke Ustaz? Dengan izin Allah juga, jadi macam ni pun kita pun tak ada terfikir pun nak buat benda-benda macam ni kan, macam tu. Tu boleh. Mana semuanya dengan kehendak Allah Taala, dengan izin Allah Taala. Terima kasih Ustaz. Okay, semua. Okay, ada lagi soalan? Tak ada, kita tutup. Ustaz kan nak pergi masjid. Ada lagi? Tak ada? Tak ada, kita tutup Ustaz ya? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan hadis 40 Imam Nawawi. Tidak sempurna iman seorang tu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama Muslim, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita layan orang seperti mana kita hendak kita dilayan orang kepada kita. Suka buat baik dengan mengajak orang lain juga berbuat baik. Moga semua ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi memberi manfaat kepada semua jemaah dalam menambahkan kesempurnaan iman dan mengamalkannya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri.
Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته